Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali terima kasih kepada Ustazah pengantar akidah kami iaitu Ustazah Nur Saadah binti Muhammad Zain. Jadi hari ini kami akan bawa satu tajuk perbincangan yang hangat iaitu tentang permasalahan akidah di kalangan LGBT di Malaysia. Okey, jadi sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Haris Dinia bin Muhammad Ali. Nombor metrik 18BE 02033. Okay, next. Okay, saya akan terangkan tentang pengenalan. Jadi, sejak beberapa tahun kebelakangan ni, kita sering didedahkan ataupun kita selalu nampak perbincangan yang hangat mengenai LGBT ni. Bukan setakat di media sosial, malah kita dapat lihat di perdebatan di televisyen tentang isu LGBT ni. Jadi, untuk pengetahuan semua, dulu isu LGBT ni agak tabu untuk kita bincangkan. Tapi sekarang tidak. Jadi LGBT ni sebenarnya akronim bagi ataupun stand for lesbian, gay, bisexual dengan transgender. Jadi gejala LGBT ni sebenarnya sekarang masih masih menjadi tumpuan masyarakat dunia. Jadi yang kedua kita dapat lihat antara perilaku luar tabiat kumpulan ini bukan sahaja dilarang oleh Islam dan juga agama lain tetapi bertentangan sama sekali dengan kemanusiaan. Macam yang kita dapat tahu, LGBT ni sebenarnya satu kelompok manusia yang mana dia mempunyai hubungan seks sonsang. Yang mana sudah terang membatasi fitrah manusia. Dalam Islam sendiri pun telah larang. Okey, yang ni saya akan terangkan tentang maksud LGBT. Okey, LGBT tadi macam saya cakap lesbian, gay, bisexual dengan transgender. Lesbian ni perempuan yang ada tarikan seksual terhadap kaum sejenis dia. Ataupun kita panggil dia perempuan homoseksual. Maknanya perempuan ni dia ada keinginan kat perempuan. Maknanya perempuan suka perempuan lah senang cerita. Yang mana gay, lelaki yang ada tarikan seksual dia terhadap kaum lelaki. Maknanya dia lelaki suka lelaki. Tadi lesbian, perempuan suka perempuan. Ni lelaki suka lelaki. Kalau bisexual ni, dia ada kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki ataupun wanita. Maknanya dia ni dua-dua boleh, lelaki boleh, perempuan boleh. Dan seterusnya terakhir, transgender. Maknanya seseorang ataupun individu ni, dia berketerampilan untuk melawan dia punya anggota jantina. Maknanya orang kata, kalau dia lelaki, dia nak jadi perempuan. Kalau perempuan, dia nak jadi lelaki. Itu yang dipanggil sebagai transgender. Okey, yang jadi kita dapat lihat maksud LGBT tadi. Okey, jadi kita cerita sikit tentang sejarah LGBT. Jadi melalui kajian yang lepas, kita dapat perolehi sekitar tahun 1970-an golongan LGBT ni diklasifikasikan sebagai golongan yang mengalami masalah mental. Okay, jadi sebenarnya untuk pengetahuan semua, fenomena LGBT ni berkembang pesat di negara-negara barat. Sebab diorang bawa satu ideologi yang mana memisahkan kehidupan dengan agama. Kemudian pada tahun 1960, golongan LGBT ni telah masuk pada hampir seluruh negara Eropah. Bagaimana mereka ni menuntut hak persamaan orientasi seksual mereka. Mana mereka kata mereka mendakwa diorang ni lahir sebagai normal. Padahal sebenarnya sudah semestinya mereka ni melawan fitrah manusia. Jadi pada asalnya pada tahun 1990 tu, golongan LGBT ni sebenarnya pada asalnya orang panggil dia golongan sodomism ataupun golongan homoseksual. Kemudian pada 1960 tu mereka dapat istilah tu golongan LGBT ni. Jadi asalnya orang panggil dia golongan homoseksual. Kemudian dia tukar nama jadi LGBT. Jadi dalam perspektif Islam sendiri, Rasulullah SAW, Muhammad 2011 dikatakan transgender ni merupakan perbuatan lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki. Macam yang saya cakap tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Farhan bin Khalid, 18BE 02001. Okey, jadi di sini kita teruskan dengan permasalahan akidah di kalangan LGBT. Yang pertama, isu LGBT ini bukan sahaja menjadi masalah kepada individu yang terlibat, tetapi juga turut melibatkan permasalahan dalam institusi kekeluargaan, masyarakat dan juga negara. Maksudnya, isu LGBT ini bukannya hanya menjadi masalah kepada seseorang sahaja, malah dia juga turut melibatkan orang-orang awam, orang-orang sekeliling. Seterusnya, perlakuan LGBT ini merupakan suatu gejala yang dilihat bertentangan dengan fitrah. Seterusnya, nombor 3, menurut Islam haram ke atas lelaki menyerupai wanita dan begitu juga sebaliknya. Haram wanita menyerupai lelaki. Okey, dekat sini dalam Islam sendiri telah melarang
untuk orang lelaki menyerupai seseorang wanita, dan begitu juga dengan wanita yang menyerupai seseorang lelaki. Jadi hukumnya adalah haram. Seterusnya, hadis riwayat Bukhari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seseorang lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Jadi ini boleh dikaitkan dengan isi kita yang bertiga tu, yang mana Islam melarang untuk seseorang lelaki menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akil bin Saharudin, nombor matrik 18BE 02030. Okay, hari ini saya akan membentangkan tentang faktor berlakunya LGBT. Terdapat 5 atau lebih, tapi saya akan rungkaikan dalam 4 saja. First adalah dorongan individu. Dorongan individu ni ada banyak, daripada kawan, family ataupun daripada masyarakat. Tapi yang lebih terkesan adalah daripada family. Contohnya, rentetan dari proses pembelajaran sewaktu kecil. Umpamanya seorang ibu yang amat teringin untuk mempunyai seorang anak perempuan, tetapi sebaliknya mempunyai bayi lelaki. Bila bayi lelaki ni dia dipupuk sebagai perempuan, contohnya dia pakaikan pakaian perempuan, pakaikan tudung, ataupun dia ajar cara-cara menjadi perempuan lah. So proses ini akan membentuk kepercayaan di dalam dirinya bahawa dia yang seorang lelaki adalah merupakan seorang perempuan. Apabila dia dewasa, dia akan mengalami kecelaruan identiti lalu merasakan bahawa dirinya adalah terperangkap di dalam tubuh seorang lelaki. Kedua adalah trauma masa lampau kanak-kanak. Okay. Apabila dia mengalami trauma masa lampau yang sangat teruk, akan mendorong mereka tidak menyukai jantina yang berbeza dengan mereka. Sebagai contoh, jika mansarogo itu daripada aspek hubungan sumber mahram, iaitu di antara bapa dengan anak perempuan, maka anak perempuan tu akan mengalami trauma dan dia tidak akan mempercayai sama sekali kepada seorang lelaki. Hal ini akan menyebabkan seorang perempuan itu akan cenderung kepada menjadi seorang lesbian. Seperti pendapat penulis yang konsisten dengan Prof. Madya Dr. Halina Haliza Siraj, Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan SUKM, bahawa hubungan di antara bapa dan anak-anak juga boleh menjadi faktor penyebab kepada gejala LGBT ini. Okay, ketiga adalah peluang dan ruang. Dewasa ini terlalu banyak peluang dan ruang untuk anak-anak muda untuk terjerumus ke dalam LGBT. Sebagai contoh, kalau kita tengok sekarang banyak kelab-kelab malam seperti Bukit Bintang dengan kemudahan hotel-hotel, pusat membeli belah, spa, kelab-kelab, dan ada maknyah juga contoh dekat Chowkit. So bila situasi yang begini tidak dibendung oleh kerajaan, dia akan menyebabkan lebih ramai lagi yang akan terlibat dengan gejala LGBT ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ahmad Hanif bin Abdul Aziz, nombor matrik 18BE 02013. Saya akan menerangkan tentang kesan LGBT dan bahayanya dalam masyarakat. Okay, LGBT kesannya yang pertama adalah penyakit HIV dan juga AIDS. Penyakit HIV dan AIDS mula mendapat perhatian ramai pada tahun 1981, di mana doktor telah menggambarkan wabak paru-paru berair yang biasanya suka terjadi. Ianya telah menular di kalangan 5 orang homoseksual di Los Angeles. Semenjak daripada itu, AIDS dan homoseksual menjadi bagaikan seerti. Maksudnya dekat sini AIDS dan homoseksual ni lebih kurang sama. Pada awal-awal penyakit ini merebak, San Francisco merupakan kawasan gay yang paling teruk dijangkiti. Kalau kat Malaysia kita tahu lah dekat mana kan, dekat lubuk-lubuk kat KL tu. Okay. Kini selepas penurunan kadar jangkitan AIDS dalam kalangan homoseksual pada tahun kebelakangan ini, peningkatan jangkitan AIDS kembali meningkat dalam kalangan gay melalui tempat-tempat mandi umum. Tempat yang popular bagi kalangan gay mencari seksual bebas kini menjadi tempat utama penyebaran AIDS dalam kalangan homoseksual. Okey, yang kedua adalah timbul masalah. Yang kedua adalah next. Yang kedua adalah timbulnya masalah keceraruan dalam hubungan keluarga.
Jika kita meneliti masalah LGBT di negara-negara barat yang membenarkan perkahwinan sesama sejenis, terdapat masalah kecelaruan dalam hubungan keluarga. Ini kerana bagi wanita yang berkahwin dengan wanita, mereka tidak boleh melahirkan anak kerana tiada sperma. Begitu juga lelaki yang berkahwin sama lelaki, mereka tiada, faham je lah. Okey, rentetan daripada itu timbul pula pelbagai masalah kerana matlamat rumah tangga yang sama-sama. Sebagai contoh, orang Melayu zaman sekarang ni, kalau dah tak tahan mereka kahwin, tapi mereka tak tahu asbab dan muasabab mereka kahwin. Okey, Islam telah menggalakkan perkahwinan kerana untuk mendapatkan keredaan Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW mengawal hawa nafsu dengan cara yang halal, suci dan mengembalikan zuriat keturunan dengan cara pernikahan yang sah di sisi syarak. Sekian. Jadi kita akan teruskan dengan kaedah penyelesaian secara Islam. Jadi nama saya Muhammad Ajmal Husaini bin Azmi. Nombor matrik saya adalah 18BE02021. Jadi pertama sekali daripada kaedah penyelesaian secara Islam ni adalah kesadaran dari dalam hati untuk berubah. Jadi golongan LGBT Muslim adalah pada asalnya Islam. Walaupun mereka melakukan dosa terkutuk ni, ruang dan peluang harus diberikan kepada mereka untuk kembali ke akal jalan. Sebab macam yang kita tahu, setiap orang pada permulaan kehidupannya mungkin ada orang yang macam nampak baik. Tapi hakikatnya boleh jadi orang yang baik ni pada pengakhirannya jadi buruk. Jadi tak semestinya orang yang buruk pada awalnya, pengakhirannya jadi buruk. Boleh jadi pengakhiran pada awalnya dia adalah buruk tapi pada akhirnya berubah kepada yang baik. Golongan LGBT yang mahu berubah, setiap perbuatan mestilah dimulakan dengan niat terlebih dahulu. Jadi selari dengan ajaran Islam, setiap perbuatan mestilah dimulai dengan niat, lafaz dan perbuatan. Seterusnya yang kedua adalah peranan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Ibu bapa harus lebih berperanan untuk memantau anak-anak remaja agar tidak terjebak dalam masalah LGBT ini. Walaupun bagi kita yang tidak merasa apa-apa, mungkin macam saya sebagai lelaki, mungkin saya tak ada rasa apa-apa, ada perasaan kat lelaki. Tapi ada setengah orang lain yang ada masalah, jadi benda itu adalah satu benda yang sensitif dan perlu diambil tahu. Ibu bapa perlu memiliki kualiti bimbingan yang baik supaya anak-anak tidak mengira peringkat umur, termasuklah anak-anak remaja berada dalam pengaruh budaya keluarga yang sihat. Dan Dr. Yusof Al-Qadrawi mengatakan bahawa kesan paling menonjol akibat dari tamadun hari ini ialah terbesarnya ikatan akhlak yang mendedahkan manusia kepada pelbagai krisis dan gejala. Lagi-lagi pada zaman kini iaitu tahun 2020 ni boleh kita nampak banyak permasalahan. Lagi-lagi bila kita kaitkan dengan akhlak. Dan yang seterusnya pula dan yang terakhir sekali iaitu mendapatkan perkhidmatan konseling ataupun khidmat nasihat. Sebab di sini terdapat banyak perkhidmatan konseling yang disediakan untuk membantu golongan LGBT supaya dapat menyelesaikan kemula identiti jenis secara klinikal dan kognitif. Jadi kita kena jumpa orang yang profesional lah bila kita berkait dengan bab ni. Dan perkhidmatan nasihat sama juga akan disediakan di mana-mana pejabat agama di seluruh dunia. Okey, bagi penutup presentation kami pada hari ini ialah macam mana cara kita untuk kita membantu golongan LGBT ini dengan kita memberi dorongan kepada mereka. Janganlah kita mengherdik, mencerca dan menghina kumpulan ini yang mana ia tidak memberi keuntungan ataupun manfaat kepada masyarakat. Malah kalau kita mengherdik dan mencerca ni, kumpulan ini akan lebih menjadi-jadi ataupun akan lebih aktif kerana tidak mendapat dorongan yang betul. Malah kita memberikan cercaan dan penghinaan yang mana membuatkan mereka rasa mereka lebih lebih teruk dan menyebabkan mereka sukar untuk mereka tidak boleh membuktikan kepada masyarakat yang mereka boleh diterima. Okey, seterusnya cara ini hanya menjauhkan mereka daripada kita dan menyukarkan proses pemulihan. Okey. Akhirnya kumpulan ini makin membesar kerana kita menjauhi mereka dan tidak berusaha memulihkannya. Seperti mana yang saya cakap tadilah, jika kita mengherdik, mencerca dan menghina, maka kumpulan ini akan lebih membesar kerana kita sendiri
sebab kita sendiri yang menjauhi daripada mereka. Kita hina, kita caci mereka, tapi kita tak lakukan apa-apa pertolongan ataupun dorongan kepada mereka. Kita tak mendorong mereka kepada perubahan yang baiklah, yang positif. Seterusnya, oleh itu janganlah kita bersikap berdiam diri dengan alasan hal ini tidak melibatkan diri secara langsung. Maksudnya kita janganlah tengok saja dan kita tak berbuat apa-apa. Mungkin ada tak mampu untuk semua orang memberikan bantuan ataupun dorongan kepada golongan LGBT ini. Namun ada boleh segelitir individu ataupun masyarakat yang boleh memberikan dorongan kepada mereka supaya membawa mereka kepada perubahan ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang benar. Yang mana golongan LGBT ini adalah golongan yang diharamkan oleh orang Islam. Dan di dalam konsep menegah kemungkaran, sama-samalah kita memelihara diri, keluarga dan masyarakat daripada terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan.